Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang barakah ini kita boleh mengada, boleh buat majlis muzakarah. Maka insya-Allah satu benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudari yang bersama kita dah, maka kita pakai chair, pakai sebar supaya kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita boleh bersama kita insya-Allah. Maka pada pagi ini ialah pagi yang kedua daripada program mengajar kita yang kita sudah buat program, iaitu kita akan mengadakan muzakarah ilmu agama dalam page hak baru hak saya buat ni, dan untuk ngajar saja, dan untuk ilmu agama saja, tidak ada benda yang lain. Maka dalam program tu ia ada beberapa kitab, tapi kita tak baca dengan satu sekor-sekor seperti babo baca kutub pakai pondok, taklah, bukan begitu. Bahkan kita panggil berjalan di atas, panggil atur kitab, tapi kita tak baca sekor-sekor dak. Sebab kita ra'i kepada orang dengar ni daripada kebanyakan orang awam. Orang yang panggil apa ni tak ada duk pondok dak apa gitu. Adapun orang yang minat betul pondok baca sekor-sekor, maka tu ada dah orang lain yang telah buat, maka kita boleh pergi mengaji di sana. Adapun saya ni, orang panggil apa kita nin, kita orang panggil kelumpau mah kita ni ialah orang panggil apa orang kebanyakan orang kuntua pai. Orang panggil orang muda boleh dengar, orang tua boleh dengar, orang mengaji boleh dengar, orang tak mengaji, tak pernah mengaji pun boleh dengar, dan dia panggil dapat faham insya-Allah. Maka saudara semua, jadi kemarin kita ambil panggil hari yang barakah sebagai permulaan dalam satu Zulqa'dah, lepas tu betul hari Jumaat pula. Maka insya-Allah kita akan berterusan, walaupun di hari ini adalah program asal tu kita dah buat bahawa hari ni kitab ni, hari ni kitab ni apa gitu gini. Tetapi di hari ini kita berjalan kitab Riyadhus Salihin dulu. Kita nak baca hadis dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka sebagaimana saya tulis tajuk di atas tu, ayat kata mana? Ayat kata hadis-hadis yang dipilih dalam kitab Riyadhus Salihin. Maka faham daripada situ ialah kita tak akan baca satu-satu dak hadis tu. Bahkan kita pilih saja dalam tajuk ni yang ada orang panggil apa dalam, misal kata dalam 10 hadis, maka kita baca ni, kita baca 5 begitu. Dalam tajuk ni ada 8 hadis, kita baca 4 atau baca 3 begitu. Gitulah. Baik. Saudara, para ibu, para bapa yang dikasihi sekalian, maka hadis hari ini hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin, yaitu an ummil mu'minin
Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bibayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu makna muttafaqun alaih. Hadis ni saudara semua, saudari daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah isteri Nabi yang ketiga selepas daripada Khadijah. Maka Nabi semasa duduk dengan Khadijah, Nabi tak ada berumah tangga, tak ada bini dengan sesiapa. Ada Khadijah seorang aja. Siapa? Khadijah mati pada tahun yang ke-10 selepas Nabi ni Tuhan bangkit jadi Rasul. Jadi ketika tu umur Nabi dia panggil apa 50 ketika tu umur Nabi 50 tahun lebih kurang. Sebab Nabi ni Tuhan bangkit ketika Nabi umur 40 bangkit jadi Rasul. Nah, lepas tu Nabi duk dakwah. Nah, dia panggil umat manusia di Mekah masa tu, maka duk 10 tahun lebih kurang. Maka Siti Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi mati, meninggal dunia pada tahun tu. Dan tahun tu juga bahkan tekah beberapa hari saja ialah pak saudara Nabi meninggal dunia juga, iaitu Abu Talib. Lepas tu Nabi menikah dengan Saudah, jika tak silap. Lepas tu barulah Nabi menikah kahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi daripada isteri Nabi yang ramai-ramai tu, yang perempuan yang dara ialah Siti Khadijah, Siti Aisyah seorang saja. Adapun yang lain tu ialah dia panggil apa tidak dara dah. Bahkan dia panggil pernah, dia panggil ada suami dah. Emo suami mati, emo bercerai, maka berlaku kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Aisyah dia panggil apa sealim-alim perempuan daripada umat Nabi. Bahkan dia panggil apa ni daripada hikmat Tuhan yang Tuhan ni dia panggil kurniawi kepada Nabi, Siti Aisyah jadi isteri ni. Sebab dia budak, sebab supaya dia boleh hidup lepas pada Nabi lama lagi, masa panjang lagi, supaya dia boleh sebar, dia boleh sapa kepada umat Islam, umat Nabi, apa daripada benar-benar hak Nabi buat, Nabi rakyat dalam rumah yang tak ada siapa tahu. Saudara semua. Maka ia begini. Jadi Nabi ni wajib Nabi kena menyampaikan dan tabligh apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wahyu. Sama ada wahyu tu dengan bentuk Quran ataupun dengan bentuk hadis. Tapi semua tu wajib di atas Nabi dan kena menyampaikan. Maka cara Nabi menyampaikan dengan Nabi baca khutbah, Nabi bangun wi ucapan, Nabi buat kuliah kalau kita kecil ni buat kuliah. Buat majlis muzakarah. Ataupun orang ditanya soalan maka Nabi jawab. Nabi dia panggil mengukarkan masalah. Semua tu dia panggil apa? Ajaran Islam belaka. Tetapi hak lagu tu orang panggil apa? Orang nak tahu, orang nak dapat tu sangat ramai. Sebab Nabi ni dia panggil jarang Nabi duduk sorang. Nabi duduk dalam ramai, duduk dalam masyarakat, ada orang ikut semua. Sebab berlaku gapo? Orang ni mengapa, orang ni tanda, orang tu mengapa, orang ni ingat dah gitu-gitu. Tetapi iyalah. Orang panggil apa? Agama ni bukan di luar saja dak.
Bukan jual beli di kedai saja dak. Bukan mengajar dalam masjid saja dak. Bukan orang panggil apa ni? Benda yang berlaku dalam media perang saja dak. Bukan masalah semayabel saja dak. Ia ada lagi masalah-masalah agama yang sulit. Maka benda ni berlaku dalam rumah Nabi saja. Bagaimana Nabi duduk dalam rumah, bagaimana Nabi gaul dengan isteri dia, Nabi buat berapa dengan isteri dia, Nabi dia panggil buat ibadat kepada Tuhan lagu mana kelakuan Nabi. Maka masalah ini semua tak ada siapa tahu melainkan isteri-isteri Nabi. Nah, ini hikmah. Dan daripada isteri Nabi yang dia panggil yang maha agungnya ialah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Maka Aisyah seorang perempuan yang sangat alim sekali daripada umat Nabi Muhammad. Dan banyak daripada hadis, apakah beribu-ribu hadis yang Siti Aisyah menyampaikan kepada ummah daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita perempuan ni perlulah dan orang panggil apa sangat-sangat kena ikutlah dan tirulah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jikalau kita lelaki ni contoh kita yang terbaik ialah Nabi. Lepas daripada Nabi ialah para sahabat, lebih-lebih lagi para khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan ni orang lagi daripada orang-orang yang Nabi kata kamu daripada ahli syurga. Dan para sahabat yang lain dan para aulia daripada tabi'in, para ulama, imam-imam itu jadi contoh, jadi panggil yang paling baik bagi kita para lelaki. Tetapi perempuan, contoh yang terbaik sekali selepas daripada Nabi ialah isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi yang perempuan yang mukminah, yang taqiyah. Maka daripada benda yang berlaku dengan Aisyah sebagai contoh yang terbaik bagi kita perempuan yang kita kena perlu tiru. Jadi begini saudara semua, kita nak jadi orang baik, kita kena pisah ikut orang yang baik-baik daripada hamba Allah. Maka tidak syak bahawa isteri-isteri Nabi ni perempuan yang paling baik daripada hamba Allah. Sebab diredai oleh Allah. Nabi redha kepada isteri dia semua. Orang yang Nabi redha, maka automatik Tuhan redha. Maka orang yang redha ni orang yang duk kena dah. Sebab tu dia panggil apa ni? Tuhan menjadikan dia panggil apa ni, bagi tahu ke Nabi bahawa 10 orang ni daripada ahli syurga, seolah-olah Tuhan nak wayakwi kepada kita, wahai umat manusia, wahai umat Nabi Muhammad, jikalau kamu nak butung, jikalau kamu nak berjaya, jikalau kamu nak jadi ahli syurga, selamat daripada api neraka, maka kamu tirulah cara hidup, cara buatnya orang 10 orang ni daripada ahli syurga. Baik. Maka daripada benda yang berlaku, contoh yang paling baik bagi kita orang panggil apa ni, perempuan. Jadi Aisyah dan juga lelaki, kita lelaki boleh tiru juga benda-benda yang baik. Bukan kata perempuan ni tak tiru lelaki, nak tiru orang panggil perempuan saja, dan perempuan lelaki tak boleh tiru perempuan, kena tiru lelaki saja. Bukan begitu. Kena benda tu kita boleh tiru pergi mari. Maka daripada benda ni umum, semua kita boleh tiru belaka. Jadi apa? Aisyah ni ialah seorang perempuan, seorang manusia daripada umat Nabi yang suka sedekah. Banyak sedekah. Siapakah? Dia tak tinggal barang dalam rumah yang lebih. Bahkan dia tinggal sekadar dia nak makan saja, dia berhajat hari itu. Esok nak makan apa? Dia serah kepada Allah. Itu
tunjuk kata bersangat tawakkalnya Siti Aisyah. Sebagaimana berlaku satu hari dalam kitab disebut, nah jadi ada seorang sahabat yang mulia, salah seorang daripada ahli syurga, nama dia ni Abdul Rahman ibn Auf, nah bagi duit orang panggil hadiah duit kepada Aisyah, dah banyaklah duit itu. Orang panggil apa? Puluh ribu dirham. Nah, bagi kepada Aisyah. Maka selepas daripada Aisyah terima duit yang diberi oleh Abdul Rahman bin Auf, maka Aisyah panggil khadam dia, perempuan yang duk khidmat dia tu. Nah, maka dia suruh perempuan ni ambil duit semua yang Abdul Rahman wi ke dia saat ni, suruh pergi bagi kepada orang fakir, orang susah daripada orang Madinah. Nah, bagi. Maka hamba dia ataupun khadam dia, nah, orang panggil apa? Terima benda tu. Maka ambil duit saning yang banyak, yang berat lah duit, dia panggil puluh ribu ni. Pada duit itu bukan dengan kertas, duit itu dia panggil apa? Buat dengan perak. Kalau duit dinar, buat dengan emas. Nah, maka ambil nak pergi bagi duit. Nah, siapa orang panggil apa? Serta sangat ya, maka habis licin, mut klien duit tadi. Tiba-tiba siapa waktu petang orang bayar maghrib, hari itu tu Siti Aisyah dia puasa. Nah, maka dia tanya ataupun dia suruh khadam dia tu ambil makanan mari untuk dia nak berbuka puasa sebab waktu dah masuk. Nah, tiba-tiba makanan yang awak mari ni roti yang keras cicah dengan minyak ataupun zait dengan orang panggil cicah yang sangat murah. Orang pakai makan lagu ni. Tu ya yang ada pada dia. Nah, ada. Maka dia kata tak ada hak lain lagi ke? Ada hak ni saja ya ke? Ada hak lain lagi? Nah, ada. Maka kata khadam dia kata tadi kalau orang panggil apa ambil duit sikit sebanyak buat beli daging, buat beli makan ni hak sedap untuk buka puasa, dia boleh makan sedap. Tu dia hamba dia tu ataupun khadam kata kepada Aisyah lagu tu, tadi jika ambil duit sikit daripada puluh ribu yang kau sugi bagi kepada fakir miskin tadi tu, jika ambil satu bahagian sikit tak apa dah. Untuk beli makanan yang sedap, untuk beli daging ke, untuk beli ikan ke, untuk beli benda-benda, untuk buka puasa bukan makan roti keras ni dak lah. Maka boleh sedap lah rasanya. Kata khadam dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, oh ya dah aku terlupa tadi. Tak apalah. Ayat kata dia tak ada amat ti mana bak makan. Dia tak ada besar mana ha makan. Mana yang ada dia makan hak tu. Jikalau sedap pun sedap, tak sedap pun dia panggil makan, maka selepas daripada makan syukur kepada Allah di atas nikmat yang Tuhan bagi. Nah, Allahu akbar. Ini kelakuan orang-orang yang jujur daripada hamba-hamba Allah. Lagi pula, padahal banyaklah benda hak nak bayar hak Aisyah ni, tapi kita ambil dia panggil sekali lalu sikit-sikit. Maka daripada benda yang sangat comel yang Aisyah buat dan nak hajar orang umat Nabi ni ialah Siti Aisyah daripada seorang perempuan yang sangat-sangat sia salat. Allahu akbar. Sangat-sangat sia salat. Bahkan saya kata tidak ada manusia daripada umat Nabi Muhammad, bahkan ambil semenjak orang panggil pun Nabi Adam sampai kepada hari ini, tidak ada manusia yang bukan Nabi ni sia salat seperti Aisyah sia salat tak ada. Allahu akbar. Ya saudara semua, besar sekali Aisyah orang panggil apa sia salat, utama orang lain daripada diri sendiri. Orang panggil ithar. Ithar ni mana apa? Mana kita utamakan orang lain, benar-benar baik kita utamakan orang lain, we ke orang lain daripada kita orang panggil apa ni we ke demo dan kita tinggal benda tu, padahal benda tu hak kita. Kalau gitu gapo benda yang Aisyah orang panggil sia salat tu yang hak goyak kata lebih besar sekali, lebih besar sekali ni apa benda, gapo benda tu saudara semua?
ialah gini. Jadi selepas daripada Nabi ini mati, maka ditanam dalam bilik Aisyah. Tanam dalam bilik Aisyah. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi kata para anbiya ni di mana dia mati, di situlah dikuburkan. Nah, maka Nabi mati dalam bilik Aisyah dan di atas riba Aisyah Nabi mati. Nah, sebab tu ditanam dalam bilik Aisyah. Kemudian jadi bilik Nabi ini, bilik Nabi ia ada banyak bilik sebab ia banyak beberapa isteri. Maka satu bilik itu sangat sempit saja. Nah, kita boleh panggil ada dalam luas dari 2 meter lebih kurang, lepas tu panjang 3 meter lebih kurang. Begitu ya. Tarang meter gitu ya satu bilik. Maka tidur boleh tu, makan boleh tu, semua dah tu belaka dah. Nah, Allahu Akbar. Itu bilik Nabi. Nah, ataupun kita hari ni umur kita dia panggil power 3-40 meter. Nah, dia panggil dapur suku. Nah, dia panggil bilik tidur suku. Bilik qada hajat jamil suku, hong rapkek suku. Nah, orang panggil bilik, orang panggil pon nak buah nak mai pa suku. Nah, bilik janguk suku. Allahu Akbar. Besarnya umur kita. Nah, Allah. Ini tetapi orang panggil apa? Adakah kita ni baik di sisi Allah? Tidak pun. Nah, Aisyah wala bilik lagu tu sekali, tapi dia panggil apa? Di sisi Tuhan yang sangat agung sekali. Kalau gitu, lepas daripada Nabi mati, Nabi tanya dalam bilik dia, bahawa lepas tu ayah dia naik mereta Abu Bakar, dah 2 tahun lebih kurang maka mati. Maka mati Abu Bakar pun dia cinta, dah dia nak bolehnya nak tani dekat Nabi. Nah, maka ditanam di tepi Nabi. Tu dia. Baik. Kemudian lepas pada tu Umar naik jadi khalifah, maka dia mereta 10 tahun lebih kurang. Nah, maka mati Umar. Dengan dia kena tikai daripada seorang manusia yang jahat dalam semaya subuh. Nah, menyebabkan dia mati lepas pada tu sebab rebeh habis perut dianya. Maka Umar pun juga cinta ke Nabi. Padahal cinta tak habis dah, cinta para sahabat, cinta belaka. Tapi cinta yang lebih lagi yang boleh nak duduk dekat Nabi. Maka bilik Aisyah ni ia teluh sekadar boleh tani orang 3 orang saja. Teluh cara tu ya, sebab bukan luas bilik sempit saja. Tu. Maka Umar dia suruh anak dia Abdullah bin Umar pergi minta izin di Aisyah. Minta izin nak minta tani di tepi dia panggil pun Nabi. Jadi Nabi Abu Bakar patu Umar. Nah, maka kita tanya. Sebab apa? Sebab hak ni milik Aisyah. Dia nak tak sewi serah ke dia sebab milik dia. Nah, maka tanya rakyat kepada Aisyah, Abdullah ibn Umar anak Umar kata, wahai rapang ibu kami Aisyah, wahai ibu orang Islam semua Aisyah. Jadi ayah saya Umar ni dia suruh mari tanya, adakah boleh dia nak minta izin apabila dia habis nyawa nak minta tani di tepi Abi Bakar, adakah boleh? Maka tempat tu lah bilik kamu, tempat hakmu. Maka orang panggil apa? Kalau nak minta kamu boleh kedak bui. Tu minta gitu. Allahu Akbar. Sebaik-baik bumi ialah bumi yang Nabi dah ada. Itu sebaik-baik tempat. Di atas muka bumi semua ni, yang paling baik sekali, yang paling mulia sekali, dia panggil apa? Tanah yang duduk di dalamnya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah kata, yang sebenar pun tempat satu lagi yang teluh tu aku duk cedek, aku duk sedia untuk aku. Jadi aku nak tanya dekat dia panggil suami aku yang aku kasihi. Dan aku nak duduk dekat ayahku yang aku cintai. Nah, kalau itu tepat hal lebih lagi tu, aku cedek untuk aku. Nah, tapi tak apalah hari ini saya utamakan Umar. Hari ini saya utamakan Umar. Hari ini saya siasat lakwi ke Umar. Ya, saya izin. Jikalau bila Umar mati, saya mari tanam di sini.
Allahu akbar saudara semua. Di hari ni kadang-kadang kita adik-beradik ni ke balah kelahi dengan sebab dia panggil tanah keping ya sikit ya sejeka yang masuk balah kelahi. Padahal balah ni kadang-kadang buat kita tak bahu syurga. Allahu akbar. Ning tempat yang paling mahal sekali. Tapi tak apalah, utama orang lain, ikut orang lain. Siasalah. Dan Aisyah sendiri selepas daripada dia mati, pergi tanam dia kubur Al-Baqi'. Tanam lagi orang ramai-ramai dalam kubur Baqi' di Madinah. Jadi jauh daripada Nabi. Ratus-ratus mil jauh daripada Nabi. Walaupun roh tu orang panggil berjumpa tidak ada masalah. Maka kelih saudara semua. Allahu akbar. Sebab tu wahai perempuan semua dan juga lelaki semua daripada umat Nabi Muhammad ni, tanamlah kita kena ada sifat siasalah. Kita kena tanam dalam jiwa kita, jiwa anak bini kita, ada sifat nak suka nak tolong orang. Suka tunai hajat-hajat orang. Walaupun benda tu hak kita dah, tapi tak apalah, repan utamakan. Ni kadang-kadang tanah sedekah berebut. Tanah dia panggil sembik berebut. Tak jang dan tak rela balah tak sampai ke bunuh pun ada. La haula wala quwata illa billah. Saudara semua. Baik. Lagi pula yang tergambar ketika ni dalam otak saya bersakut dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ialah Aisyah tak nak rakyat dah, sangat berjuru. Ibadahnya, alimnya, tak nak rakyat dah Aisyah ni. Sedekahnya, puasanya, semayanya. Tapi lebih pada tu laginya, saudara semua, Aisyah ni juruh tak berjuruh dia. Jadi masa di dalam bilik tu, kita apabila kelik masuk dalam rumah kita perempuan ni atau kita lelaki ni, nak tak apalah kita perempuan lah, sebab lelaki ni dia tak ada orang panggil apa banyak sangat. Masuk dalam rumah dengan luar rumah tak ada beza gapo, sebab dia pakai lagu tu dah. Tapi kalau perempuan ni luar rumah dia kena kelubung, dia kena katuk, kena gapo, dia panah. Lepas tu tubuh perempuan dia lebih panas daripada lelaki. Tapi walau begitu pun cuba air besar hak tu cuba. Itu katuk lagi. Panas dah so katuk lagi. Sebab tu apabila masuk dalam rumah maka dia pecah, dia panggil kelubung pecah-pecah apa gitu. Itu. Maka benda biasa sebab dalam rumah tak ada gapo, halal. Bebas. Sebab apa? Sebab hak kita wajib tutup aurah ni, apabila kita duduk dengan orang yatim yang sah nikah. Ketika tu kena tutup tu. Yang di maaf sekadar tapak tangan, gelet-gelet tangan mai kepada jari dan dia panggil apa kawasan muka itu ya hak dia panggil diharuh diizin suruh buka boleh. Walau begitu pun jikalau fitnah wajib juga kena katuk muka supaya tak ada fitnah. Lebih-lebih lagi perempuan yang jangor, perempuan yang dia panggil penarak, perempuan yang menarik orang tu ketika tu wajib kena tutup. Maka Aisyah ni dia masuk dalam rumah dia, belum pada tu ada suami dia, maka dia pecahkan kelubung apa semua seperti kita perempuan di rumah hari ni lah. Misalnya rumah kita pecahkan kelubung. Pakai baju biasa gitu yalah. Baju langit pandak kadang-kadangnya dalam rumah kita tidak ada masalah. Sebab tak ada hari apa. Dan lepas daripada ayah dia mati, Abu Bakar mati juga, dia masuk dalam bilik dia pecahkan kelubung dia, dia pecah apa semua, dia duduk, dia panggil apa. Dan kadang-kadang dia tidur, dia berselak, tidak ada masalah. Tetapi saudara semua, selepas daripada tanam Umar dalam bilik dia tu, selepas pada tu dia masuk dalam bilik pun dia tak pecah. Allahu akbar. Dia tak pecahkan kelubung dia. Sebab apa? Sebab dia kata dalam bilik dia ni ada ajnabi. Ada lelaki yang sah nikah dengan dia. Siapa? Umar. Mati dah tu pun, walau mati pun. Allahu akbar. Jadi belum tu Nabi tak apa suami dia. Pak kita dengan suami, perempuan dengan suami telah dia bagi semua, tak apa lagi halal. Kita dengan ayah kita, boleh nak buka sekat tekak nak ke atas. Dada tak apa lagi. Lengih pun tak apa lagi, tak ada masalah.
Nah, wajib katanya kawasan ni ambil lutut tanpa di pusat tu yang kita dengan ayah kita. Itu hukum pada asal. Nah, walau ni pun dia panggil sebab fitnah kena katut tanpa ke dada. Nah, tapi pada asal perempuan dengan ayah dia aurahnya ialah pusat dengan di antara pusat dengan lutut ya. Sebab tu Aisyah yang masuk dalam bilik dia, yang ada Nabi dan Abu Bakar tu, dia tak ada fikir banyak. Tak ada apa macam sebab apa? Halal. Tetapi selepas daripada Umar orang suku Saka, dan kalau Umar hidup boleh sah nikah dengan Aisyah walaupun orang panggil tak boleh nikah sebab isteri Nabi ni tak tahu siapa yang boleh nikah dengan isteri Nabi. Tapi pada asal tu orang panggil boleh nikah sebab tak ada kena-kena. Gitu. Maka wak dengan warok Aisyah, wak dengan berjuh Aisyah tak menzahirkan aurah dia dalam bilik dia. Sebab apa? Umar ada. Mati dah sekalipun lagu tu lagi. Allahu Akbar. Tapi kebanyakan umat Islam hari ini, khususnya daripada perempuan-perempuan, hari ini kita tak amati aurah kita. Jadi kalau kita katuk pun tak kena dengan cara Islam nak. Jadi kalau kita katuk tetapi tak kena cara, tak cukup syarat hak Islam letak, maka hukumnya tak katuk. Tak katuk aurah, tak tutup aurah. Dia tak tutup aurah, maka masih berdosa. Lagu mana hak ayat kata tutup tapi tak kira tutup. Jadi tak selamat lagi daripada dosa. Sebab nak boleh panggil seorang perempuan tutup aurah ni, ia kena ada syarat dia. Kita pernah rayak dah belum pada ni dari dalam mengajar kita ni, muzakarah kita ni. Kita rayak sekali lalu cepat-cepat. Yang pertamanya pakaian itu kena tutup semua daripada hujung rambut sampai kepada tapak kaki. Malaikat dia panggil muka dan dia panggil tapak tangan. Dan yang kedua pakaian itu kena pakaian yang lega, dia tak boleh rat. Dan pakaian itu pula yang ketiganya kena dia panggil kena tebal, tak nampak warna kulit. Dan pakaian itu tu kena pakaian perempuan, bukan pakaian lelaki, dan tidak pakai benda-benda yang menarik orang kelih ke dia. Itu dia. Maka apabila cukup 5 syarat tu, barulah dia panggil masuk dalam orang yang tutup aurah. Baik saudara semua, itu sikit sebanyak kita kecek bersakupau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita masuk hurai dalam hadis kita pada hari ini insya-Allah. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Nabi kata akan serang oleh tentera satu kumpulan ramai daripada tentera askar tahan kongtap. Kita buh kongtap. Maka kongtap ya ada tahan, ya ada metap lagu tu. Akan serang oleh satu kongtap akan Kaabah. Jadi akan berlaku masa depan. Tak tahu bila masa, Nabi tak ada menyata. Tu akan serang Kaabah. Nak mengkhianatkan Kaabah, nak merutuhkan Kaabah. Nak musuh dengan Islam lah. Jadi girutuh Kaabah ni lah. Kaabah ni lambangan Islam dah. Kita semua duk semaya menghadap ke Kaabah. Kita sembah Tuhan, tapi sebab apa menghadap kepada Kaabah? Tuhan suruh kita menghadap. Kerana Kaabah ni mulia. Maka orang yang merutuh Kaabah ni lah, tak ada arah dah lah. Maka Nabi kata akan serang satu kongtap yang besar akan Kaabah. Maka benda ni mesti dan cerak akan berlaku. Tetapi tak tahu bila masa mana. Tak tahu, tapi mesti berlaku. Tu. Lepas tu fa idza kanu, maka tak kala mereka itu kongtap saning tu, tentera saning tu yang nak pergi merutuhkan, nak pergi menghancurkan Kaabah tu bi baida'a minal ard. Maka dia duk mari, duk berjalan, duk hadap kepada Kaabah, pergi kepada Mekah supaya nak pergi merutuhkan, nak binasakan Kaabah. Dan boleh hadir dia panggil membinasakan Masjid Haram sekali, boleh hadir, wallahu a'lam. Maka siapa tengah-tengah jalan pada lama yang luah, yang tidak ada pokok kayu, dah berpatah lesai lah kita katanya, duduk tengah lama.
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba Tuhan perintah kepada bumi suruh telam. Suruh telan, dia panggil apa? Kongtap tu. Nah, maka bumi telan semua, mati habis. Akan mati habis. Nah, dia panggil apa? Kongtap dan tentera-tentera yang nak pergi menghancurkan Kaabah. Saudara semua. Maka ramai boleh hadir juta-juta orang boleh hadir atau beratus-ratus ribu orang. Jadi ambil daripada orang panggil awal, orang panggil kongtap ni suk kepada hujung tu, orang panggil kawasan tu, orang panggil luah lah sebab orang ramai. Maka selepas daripada Nabi royak lagu tu, kata akan berlaku satu masa, iaitu akan ada satu orang panggil satu tentera, satu kongtap yang besar, yang maha orang panggil yang istimewa lah kita katanya. Yang jahat, yang karut. Maka dia ni nak pergi meruntuhkan Kaabah. Bukan masa Abrahah, bukan. Sebab Abrahah ni berlaku belum Nabi dah, berlaku dah. Ni Nabi rakyat benda akan berlaku masa depan. Masa dia seterus sampai hari kiamat. Maka zahir-zahirnya tak berlaku lagi masa ni benda ni boleh hadir masa berlaku masa depan ni. Bila masa wallahu a'lam, tak tahu, tapi akan berlaku cerak. Maka tiba-tiba mereka duduk di atas tanah lama luah gitu. Tiba-tiba Tuhan perintah suruh tanah tu telan puak ning semua. Makan puak ning semua, dia panggil apa ni, maka mati semua. Selepas Nabi rakyat lagu tu, Aisyah duduk dengar. Maka Aisyah bahasa masyki, bahasa hirai je mana. Jadi benda yang berlaku ni, tanah air kata Tuhan marah lah. Tanah air kata Tuhan nak denda, Tuhan nak seksa lah. Ada Allahu Akbar. Lepas tu tempat masykinya kita kelih Aisyah kata gapo. Lepas tu kita boleh tahu sebab gapo Aisyah masyki. Yata kaifa yukhsafu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana Tuhan perintah suruh bumi telan mereka itu daripada awal sampai akhir, daripada awal sampai akhir telan semua. Lepas tu hak saya bahasa kurang apa, kurang setuju dan repai Hindu ni sebab apa? Sebab ada dalam tu kedai-kedai. Ai orang duk jual beli. Orang nak mari nak menega. Jadi puak ni tak bukan daripada tentera. Bukan daripada kongtap tu. Dan dia tak ada nak serai Kaabah sekali. Tapi dia mari jual ya. Buka kedai supaya hak demo ni mari ni boleh beli, supaya boleh duit. Yang menega. Wa man laisa minhum, dan orang yang lalu mari tu, lalu jalan mari, maka masuk buti mari kena barang mari gapo. Dan dia bukan daripada tentera. Dia tak ada kosak nak runtuh Kaabah. Bahkan dia daripada hamba Tuhan yang baik. Kalau gitu bagaimana Tuhan menelamkan puak ni semua? Tu. Faham tak saudara? Hak tuju Aisyah masyki tu. Jadi sebab apa? Sebab orang hak Tuhan perintah suruh bumi telan ni, mana kata puak ni kena seksa juga sebab puak ni neraka. Maka Aisyah kata, saya tidak bahasa masyki jikalau semua tu tentera belaka kosak nak runtuh Kaabah belaka. Tak masyki. Tetapi hak sungguhnya bukan begitu. Ada orang lain lagi. Hak meru ini kita kata. Tak ada masuk, ia bukan tentera dan dia tak ada kuasa nak runtuh Kaabah. Tak, bahkan dia daripada orang beriman. Cuma dia mari, dia lalu jalan. Tiba-tiba dia duduk dalam kawasan tu. Ataupun dia masuk pergi beli barang dalam kedai orang berjual tu. Tiba-tiba berlaku dia panggil diserang oleh bumi, maka mati dia. Lepas tu apa salah dia? Gitu. Itu dia panggil apa kalau dia kena seksa kayaknya nyolah. Itu benda hak dia panggil Aisyah bahasa masyki. Sebab tu dia tanya Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, saudara semua, Nabi jawab. Nabi kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya Aisyah, akan diperintah oleh Allah kepada bumi untuk menserok, memakan, menelamkan orang yang duduk di situ. Nah, tetapi apabila bangkit esok, nah, Tuhan bangkit di atas niat, atas kosak. Ya kosak gapo? Ai jikalau dia duduk situ tu, dia kosak nak deraka kepada Allah, nak masuk capur dah, dan dia jadi tentera untuk lagi meruntuhkan Kaabah, orang ni akan diseksa di akhirat kelak sebab dia berdosa, dia lawan Tuhan. Adapun orang yang tak kosak lagu tu dak, nah sebagaimana akal masyki saat ni tu, cuma yang mari beli barang ya orang baik, maka orang ni orang panggil apa? Dak lah, maksudlah golongan orang yang celaka dak. Nah, kalau gitu mati itu gitulah, mati semua, tapi bangkit esok berlain. Orang yang baik maka dibalas baik, orang yang jahat dibalas jahat. Nah tu. Bawa dengan lagu tu barulah bahasa tenir dan bahasa repang cerah lah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu benar yang berlaku saudara semua, hak Nabi cerita. Maka kita panggil muzakarah kita ni, kita baca hadis. Lepas daripada kita baca hadis, kita terjemuh sikit, kecek sikit, bersakut paut dengan sahabat yang riwayatkan hadis. Lepas tu kita mari hurai makna hadis secara umumnya. Lepas tu kita ambil pelajaran yang ada dalam hadis tu. Ini cara muzakarah kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah. Baik. Kalau gitu dalam hadis yang pandak ni ada sangat-sangat banyak daripada faedah-faedah. Baik. Yang pertama ialah manusia semua ni akan dibalas di akhirat kelak di atas niat dia dan kosak dia. Nah, hal ni sangat nyata sekali. Kalau gitu, amalan kita buat sebagaimana saya hurai kemarin, hadis innamal a'malu binniyat, supaya habis-habis dengan hari ni pun sama ya. Bahkan hari ni hadis ni nak mari takkid, nak mari kuatkan lagi. Kata akhirat esok balasan yang kita akan dapat tu semua tu daripada niat kita. Tuhan tak ada kelih di rupa zahir dak. Kalau rupa zahir semaya baik, rupa zahir sedekah, rupa zahir buat umrah, buat haji berulang-ulang, rupa zahir dia panggil buat kecakam tu, tolong orang ni. Nah, itu zahir tu comel. Tetapi jikalau niat dia tak baik, niat dia tak betul, tak kena dengan kehendak Tuhan, buat tu bukan kerana Allah, bukan kerana benda lain, maka orang ni akan dibalas esok, dia panggil seksa. Dia tak dapat pahala daripada Allah. Sebab apa? Sebab niat dia, kosak dia, dia panggil tak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semaya supaya tak semaya jika niat tak betul. Sedekah supaya tak sedekah jika niat tak betul. Nah, sebab tu Tuhan marah sangat orang sedekah untuk nak nunjuk-nunjuk, nak mengenai-mengenai. Nah, nak orang puji dia, nak orang kata dia barah, nak tunjuk ramai-ramai dia. Nah, tu. Walaupun kita ni tak boleh hukum, ni kena faham baik-baik. Benda masalah hati ni, masalah orang panggil niat ni, tak ada siapa tahu. Tapi hak dibalas lagu tu lah. Akhirat esok dibalas tak niat. Bagaimana kita niat, lagu tu dibalas. Dan niat baik dapat balasnya baik, niat jahat maka didapat balasnya jahat. Jahat sini ni bukan niat nak bunuh orang dah, hak tu cerak dah. Tapi niat yang bukan kerana Allah dikira niat jahat dah. Nah, ada. Baik. Maka niat ni benda gaib, sulit dalam hati, tak boleh siapa tahu. Lepas tu gambar hak kita ada kelih tu, jika orang buat baik ada gambar, dia pukul gambar, dia beri barang, pukul gambar apa, adakah kita boleh hukum kata dia mengenai-ngenai buat untuk nak dapat puji orang? Hak tu dulu.
Sebab apa? Sebab gambar yang dia tu dalam Facebook, gambar yang dia ambil itu, dia ada banyak makna. Dia ada banyak, dia panggil apa, boleh banjai tu baik, dia panggil bukan so bukan dua, tak banyak. Nah, maka gambar yang dia tunjuk tu, buku yang ambil gambar ketika dia buat baik tu, boleh jadi dia nak tunjuk sungguh, boleh jadi dia nak tunjuk sungguh, nak nganai-nganai sungguh. Satu, dia niat nak buat contoh kepada orang lain supaya orang lain mai buat katik. Tu niat juga. Dua. Yang ketiga, supaya nak ambil ni sebagai tanah sebagai laktan, kata kita dah buat dah benda ni sebagai amanah yang kita terima mari. Ada orang hantar benda mari so kita bagi, maka kita dah bagi ni, maka tanah airnya buktinya ni gambar. Kalau gitu tujuan ambil gambar bukan nak ngenai dak, bukan nak orang panggil buat contoh kepada orang lain dak, tapi cuma nak menjadikan dalil bukti kata kita dah buat dah kita dah tunai dah amanah, hak demo suruh saya tunai. Tu. Tu dia. Kalau gitu gambar tu ia boleh banyak makna. Lepas tu kita yakin hak mana? Tak siapa yakin. Sebab tak siapa tahu hakikat dalam hati dia tu. Nah, masalah Tuhan suka. Orang yang buat baik Tuhan terima baik, orang yang buat kerana benda lain Tuhan tak terima. Itu Tuhan tahu sisi Tuhan tu, tapi kita manusia tahu tak? Tak siapa tahu. Dia tak tahu tu lah kita tak boleh suka jahat. Sebab agama larang kita suka jahat. Bukan agama suruh kita suruh suka baik. Kalau gitu, kita orang Islam, kita kena cabut tubik hak kata dia mengenai dia tunjuk kita cabut tubik. Walaupun dia niat lagu tu boleh jadi, hak tu suruh Tuhan, hak tu hadiah dengan Tuhan. Ataupun hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan kita suka ni, suka kat ni, kita suka kat ni. Suka kat ni. Tu cara dia saudara semua. Adapun hakikat sebenar, tujuan dia sebenar, niat dia lagu mana, hak tu serah dia dengan Tuhan lah. Jikalau baik, maka insya-Allah baik. Jikalau jahat ke, maka dapat balasan dia. Nah, tu. Kalau gitu, puji manusia kepada kita tidak boleh mengubahkan nasib kita. Ni kena faham baik-baik. Puji manusia kepada kita tidak what we plan gapo sekali. Bukan kata, sebab kita ni dia panggil orang nak celaka dah ni. Maksud neraka. Tapi sebab manusia puji, wa itu redha kepada kita. Tak. Itu bukan. Walaupun dia panggil bukan semua lagu tu. Walau di sana ada juga Tuhan ambil orang tu jadi saksi di atas baik seseorang. Tapi mecai bab nan semepai. Nah, hak Tuhan awak kira sungguh niat tu. Dan niat tak betul, walau tah dunia semua ni puji belaka atau ya baik, maka ia tak baik situlah di sisi Allah. Tak baik. Walau di mata manusia ni Allah sebaik-baik manusia, sebawah-bawah manusia, tak ada dah orang seperti dia ni. Itu di mata manusia. Tapi hakikat sebenar dia baik sungguh, di situ Tuhan pun baik. Tetapi jika dah tak baik di sisi Tuhan, walaupun atas dunia semua manusia yang ada 7,000 juta orang ni puji belaka kata dia baik, maka dia tak baik di sisi Allah jikalau dia tak baik sungguh. Saudara semua. Maka nak ipah kata apa? Nak ipah kata kita ni akan dapat balasan di akhirat kelak apa hak kita niat. Nah, Tuhan tak buat kira hak lain. Tuhan kira hak kita niat. Nah, tu. Sebab tu Tuhan ada hadis yang lain. Nabi kata apa? Innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tak kelih kepada rupa kita. Tuhan kelih, tapi itu bukan tempat Tuhan buat kira. Bukan kata sebab languk ni masuk syurga, huduh ni masuk neraka, sebab tubuh molek ni. Okay. Wala ila ajsamikum, dan Tuhan tak kelih juga kepada tubuh badan kita. Gak besar ke kelam besar ke tubuh molek ada sipek ke dak, ataupun cik molek ke dia panggil pun cekik gerak ke kengar ke dak.
Tuhan tak kelih dirupa, dia panggil tubuh badan, dan Tuhan tak kelih dirupa. Tak kelih situ dah. Lepas tu, hak Tuhan buat kira, hak Tuhan pandai, hak Tuhan nak balas, mana? Wa in walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, bahkan yang tepat Tuhan kelihnya ialah kelih di hati kamu, ai di niat kamu ketika kamu buat apa, kamu niat kat mana. Hak tu hak Tuhan kira. Hak tu buat balas tu. Nah, kalau baik baik, dah tak baik tak baik. Tu. Saudara semua, Allahu akbar. Kalau gitu, nah, amat-amati di atas dia panggil perbuatan kita. Supaya tak sia-sia, supaya tak rugi, supaya tak penak peri, maka tak dapat tidak. Nah, kena betul niat buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada sedekah baik. Nah, sama ada dia panggil buat haji wa umrah baik, sama ada semaya baik, sama ada tolong orang baik, sama ada puasa baik. Buatlah apa saja daripada amalan baik dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah kita butung. Sebab Tuhan tak akan terima mana-mana amal daripada kita, walau besar mana sekalipun, walau hebat cara mana sekalipun, walau orang manusia puji semua sekalipun, Tuhan tak terima jikalau bukan kerana dia. Nah, saudara semua. Baik, itu pelajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Maka hak ni lah tujuan yang paling besar daripada hadis ni. Baik. Yang kedua daripada pelajaran yang ada dalam hadis ni yang besar juganya saudara semua ialah beringat jangan berkawan, jangan duduk dengan orang-orang yang zalim. Beringat jangan masuk dekat, jangan berkawan dengan orang-orang yang jahat. Ni, ini pelajaran besar. Sebab apa? Dia mati tu kena telai di bombing, nampak seksa lah tu, nampak kena denda dah. Satu bahagia daripada seksa dah tu. Sebab kalau mati biasa ni, kalau mati manusia mati biasa. Mati dengan sebab sakit, itu mati biasa lagu tu. Mati dengan tak ada kena denda. Mati dengan tak ada kena seksa. Itu mati biasa. Tapi jika mati dengan sebab Tuhan tu bala, Tuhan melemahkan air, tu bala tu. Mati tak molek lagu tu. Mati dengan Tuhan, orang panggil hatta ribut mari mati. Mati dengan tak molek tu. Mati dengan tsunami, tak molek tu. Mati dengan play di bombing, tak molek tu. Tu. Sebab tu, maka nak berlaku benda ni. Nak berlaku mati dengan bentuk denda, bentuk seksa ni. Tsunami ke, pendin wai ke, telai di bombing ke, ataupun semua tu ialah apabila manusia tu, orang-orang tu tepat derhaka kepada Allah. Berlaku benda lagu tu. Hatu batera saudara semua perhati. Benda dah berlaku lepas Maridah. Berlaku lepas Maridah tu. Bala-bala tu tsunami ke kalian berlaku mana? Tidakkah di pula-pula yang sentiasa buat maksiat 24 jam? Tak begitu ke? Sebab tu berlaku tu. Tidakkah umur yang bakar, umur yang jadi tempat orang berzina? Tidakkah tempat yang berlaku tu orang panggil apa? Pedinwai tu, tempat yang orang panggil apa? Tuan balik bombing seperti kaum Lut apa semua. Tu. Kalau gitu, orang-orang yang tak baik, orang-orang yang buat dosa besar, orang-orang yang sentiasa derhaka kepada Allah, Tuhan turun bala, Tuhan denda semacam tu. Sebab tu kita jangan duduk dekat dengan orang yang jahat-jahat daripada manusia. Orang yang sentiasa derhaka kepada Allah. Orang yang sentiasa orang panggil lawan Tuhan. Bimai apa? Bimai takut kena denda rati. Sebab bala ni, denda ni, dia mari pak, ia kena habis. Ia tak pilih. Bukan tahan mari pak amuju ni lepas. Ripak rumah ni dia panggil bala ni, makan. Tak begitulah. Kalau ia mari ke, ia mari gerum habis. Maka mati habis. Tapi orang berjuru dapat balasan, orang panggil baik, sukulah dapat balasan tu, tapi
Kena habis. Ni. Sebab tu kelas ni. Orang hang jual ni. Sebab geduk lagu golongan tu, geduk lagu golongan orang nak rutuhkan Abah. Geduk sekali dengan orang-orang yang nak neraka kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan denda. Kenapa dia kata? Sebab dia geduk ya. Allahu Akbar. Sebab tu makruh dan tak comel yang benar-benar kita geduk tempat yang tak baik. Tempat yang tak baik. Bimbang takut mati di situ. Bimbang takut orang panggil apa? Tuhan turun bala di situ. Bimbang takut Tuhan turun denda di situ. Nah, maka dia berlaku turun gak kena pas kita. Nah, tu maka hadis ni nyata sekali, jelas sekali. Nah, yang tunjuk kata apabila kita duduk dengan orang yang jahat-jahat tu bahaya. Sebab apa? Sebab orang yang jahat-jahat apabila dia melampaui wak jahat terlanjur sampai kalawai tu, ketika tu Tuhan tak bala mari. Emo hatta angin mari ribut. Emo Tuhan suruh bawa mitele. Emo dia panggil Tuhan hatta air mari seperti tsunami pagi tu gini. Tu. Bah, jikalau kita hidup situ atik gak, kena pas kita lah. Itu makna dia. Nah. Sebab tu saudara semua, nah, jauhlah daripada berkawan dengan kawan yang jahat. Saudara semua. Hari ni saya nak den bab ni sikit. Sebab apa? Sebab sangat-sangat bahaya. Saudara semua, di hari ni jikalau kita perhati kelih kepada orang yang punah, kepada orang yang karuk, kepada orang yang lobe, kepada orang yang mabuk kaya, kepada orang yang berzina, kepada orang yang main berjudi, ke orang yang jahat-jahat. Nah, maka apa punca? Mari mana? Cuba saudara fikir, lepas tu cuba jawab. Nah, saudara jawab belah-belah, apa? Saya nak jawab kata, supaya kedak. Jawab saya dengan saudara, supaya kedak. Jadi saudara semua, yakinlah dengan secara 90% ataupun lebih banyak daripada 90%. Sebab rusak seorang manusia, lelaki ke perempuan ke, sebab jadi jahat seorang manusia, lelaki ke perempuan ke, sebab deraka seorang manusia, lelaki ke perempuan ke, sebab buat benda-benda hak tak comel, hak tak diredai oleh Allah, lelaki ke perempuan ke, sebab yang besar sekali ialah kawan. Kawan yang buruk, kawan yang jahat. Sebab tu jika kita ada ibu bapa ni, perhatikanlah kampung tempat kita. Anak kita ni tak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada abah, tidak ada cikgu, tidak ada guru. Nah, yang suruh anak murid dia, tidak ada ayah yang suruh anak dia, tidak ada ibu yang suruh anak dia, tidak ada abah, tidak ada kak yang suruh adik dia, tidak ada cikgu yang suruh cucu dia. Suruh apa? Suruh jahat, tak ada. Tak ada orang. Nah, bukannya suruh apa? Suruh mengaji Quran, suruh mengaji di pondok, suruh pergi semaya di masjid, suruh buat benda baik. Lepas tu lagi buat benda jahat. Jangan mengisak, jangan berzina, jangan bercuri, jangan apa. Hak tu hak ayah suruh, hak tu hak ibu suruh, hak tu hak nenek suruh, hak tu hak abah, hak guru suruh tu. Tapi sebab apa anak kita yang kita suruh hak baik itu? Sebab apa cucu kita yang kita suruh hak baik itu? Sebab apa anak murid kita yang kita suruh baik itu tiba-tiba dia tak buat. Tapi sebaliknya pula dia buat benda hak kita lagi. Nah, tak semaya, lepas tu pergi bercuri, lepas tu pergi kaya, minum ketung, minum arak, lepas tu pocok debu, isap ranjau, isap ubat putih, lepas tu berzina. Sebab apa tu? Sebab apa? Cuba jawab. Kawan. Nah, itulah hak paling besar sekali yang buat wisara itu rusak. Nah, sebab tu Nabi ambil berat bab kawan. Nabi amati, dan Nabi tekan, Nabi suruh pilih, Nabi suruh perhati, Nabi suruh tapih, Nabi suruh serep belum kita nak berkawan. Sebab apa?
Sebab berkawan kita duk rapat dengan dia semua tu dia bukan mudarat atas dunia saja dak. Bahkan dia ada hubung kait bersangkut paut dengan celaka akhirat dan butung akhirat. Nah, saudara semua. Jadi kita manusia ni kita jenis makhluk yang kena duduk dengan orang. Kena masuk sangkum dengan orang, kena berkawan, kena bersaing, kena duduk dengan orang ramai. Ini jenis manusia hak Tuhan jadi kita. Dia tak begitu gak, kita tak jadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ialah manusia yang duduk dengan orang. Nah, jual beli dengan orang, main dengan orang, berkecek, buang nikah kahwin. Ini manusia. Tetapi gaul kita dengan orang tu, hak tu mesti sebab kita jadi manusia yang kena bergaul dengan orang. Tapi gaul kita tu ya hai phul lap 1 ใน 2. Ya hai phul lap 1 ใน 2. Emo ya hai dan buak. Patu lagi dan lop. Maka nak dapat baik buat dan nak dapat jahat lop tu, duk di orang hak kita duk dengan dia tu. Jikalau kita nasib baik, orang hak kita bersaing, orang hak kita duk dengan dia semua tu, sedap duk dengan dia tu, suka semua duk dengan dia, berjanji berjumpa duk dengan dia tu. Banyak masa kita duk dengan dia tu, jikalau dia orang baik, jikalau dia orang berjuru, jikalau dia orang rapat dengan Tuhan, jikalau orang takut kepada seksa Tuhan, patu duk cinta kepada syurga, pisah buat baik hak Tuhan suruh, pisah tinggal benda hak Tuhan larang, maka kita dapat baik daripada dia. Pergi kejap, kemas, jangan pecah, jangan tinggal dia. Sebab dialah kita ke berjuru. Walaupun hari ni kita tak berjuru mana sekalipun, kita akan berjuru jika kita duduk dengan dia semua. Jadi buat kita buat semua kita. Baik. Tetapi sebaliknya pula, jika kawan yang kita duduk dengan dia banyak tu, sehari-hari duduk 4-5 nejer dengan dia, duduk dengan dia, main dengan dia, makan dengan dia, berjalan dengan dia, duduk dengan dia, sedar duduk dengan dia. Jika dia tak baik, semaya ber dia ada, minum dia minum, pocok debu, main benda mabuk, dia berzina, dia bercuri, dia buat jahat, main berjudi apa gitu, kita pun juga akan jadi seperti dia. Lambat banget cerak kita jadi. Kalau kita duduk lagu tu, duduk aja lagu tu, lambat banget kita kau jatuh jekal, lepas lepas jekal, sampakah lama-lama lem. Jatuh helubeh sebagaimana kawan kita jatuh dah. Ya heret kita turun pergi sekali dengan dia. Maka benar yang Nabi kata apa? Nabi kata as-sahib sahib. As-sahib sahib. Bermula kawan yang kamu duduk dengan dia tu ialah yang heret kamu. Maka heret pergi kepada syurga, heret kamu pergi kepada neraka. Saudara semua, benda ni bukan benda main. Benda ni bukan benda biasa. Benda ni bukan benda yang orang panggil halus-halus. Benda ni sangat besar sangat dan bahaya sangat, penting sangat. Sebab tu dengan nasihat Nabi, dengan wasiat Nabi, Nabi pesan gapo kepada kita. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilih. Bermula seorang itu tu di atas agama kawan dia. Ia akan jadi sebagaimana kawan dia jadi. Kalau gitu, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kamu tilik, hendaklah kamu perhati, hendaklah kamu periksa dulu, hendaklah kamu tapih dulu belum kamu nak berkawan. Dengan makna, jikalau nyata lepas daripada kamu kaji dah, tanya orang dah, dak boleh kelakuan dia dah, nyata kata dia baik, berkawan dengan dia, pergi kemas, jangan pecah. Sebab apa? Sebab ia akan heret kamu kepada baik. Tetapi lepas daripada kamu periksa, kaji apa semua dah, nyata kata dia jahat, walau dia orang kedebel sekalipun, kamu jangan bersaing lah. Walau dia orang janguk sekalipun, kan jangan bersaing lah. Walau dia ni orang panah sekalipun, jangan bersaing lah. Jangan. Sebab apa? Usak. Sebab apa? Ia heret kamu kepada lubang neraka. Allah, saudara semua.
Benda ni benda besar, benda ni benda penting. Maka lebih-lebih lagi kita orang muda ni kena pilih mana saing. Nak saing apa tu? Saing biasa kena tak apa. Nah, saing kena dia tegak-tegak tapi ada duk dengan dia lama duk sesta makan air tak apa lagu tu. Hak murak sini ialah duk sokmo dengan dia saing apa kita tu. Saing apa jangan ambil malaikat orang berjuruh 100%. Orang berjuruh sungguh baru tak apa. Nah, maka kawan ni dia baik tak nanti akhirat. Dunia boleh tupai dah. Tapi kita sah niat nak tupai dia lah. Bukan tak aku sayang sebab apa? Sebab dia kaya, aku boleh dia akan tolong aku. Jangan lagu tu lah. Hak tu dia panggil sayang tak cincai lagu tu. Kita sayang supaya pun nak sayang benar-benar. Sayang sungguh-sungguh kerana Allah nak sayang. Nah tu. Dan tak ada kena titah lah. Bak faedah, bak gapo tak nak tu. Tapi dia sayang baik, kita boleh faedah sendiri masa depan. Nah, ia lagu tu cara dia. Allahu Akbar. Kalau gitu saudara semua, bak berkawan, bak bersaing penting sekali. Lebih-lebih lagi kita ibu bapa kena suluh benar-benar anak kita dengan siapa dia bersaing. Dengan siapa dia berkawan. Dia duduk dengan siapa? Masa duduk dengan siapa banyak. Kalaulah kawan rapat dia, hanya duduk tu orang mengisap, maka kita boleh bodah kata anak kita mengisap. Walaupun tak ada bukti lagi, tak ada temu lagi dalil ni, tak ada temu lagi benda tu dah kocek dah, tak temu lagi, tapi tak jauh anak kita, tak jauh dah sebab duk ada motor, duk semua ada motor. Nah tu. Lepas tu okat nak jadi lagu tu bukan 10%, bukan 20, bukan 50-50, bahkan okat nak jadi seperti saya yang mengisap yang jahat yang karut tu 80 ataupun 90%. Nah, saudara semua. Allahu Akbar. Sebab tu wahai ibu-ibu, wahai bapa-bapa, kita janganlah sekadar cari duit untuk dia boleh makan nasi saja. Kita perak anak bukan untuk makan, untuk minum, walaupun hak tu mesti. Kita perak anak bukan dia ada pakaian saja, tak, bukan. Kita perak anak bukan sekadar dia ada tempat tidur saja, tak, bukan. Hak tu cirak dah. Tapi hak paling besar lagi, hak besar benar-benarnya, nah, dia tu berjuru, dia tu baik, dia tu berjaya, dia tu beruntung, dia tu selamat. Nah, maka nak selamat ni, nah, tak bolehlah kita perak lepas-lepas lagu tu. Nah, tu. Dia kita benar-benar kita kasih, nah, nak tambah. Jangan lepas sekadar nampak nak pergi jauh, hirat kelik. Takut tadi rimah, takut tadi musa, takut makan di anjing, kambing kita, haji kita tu. Nah, kena buat pagar. Jadi kita lepas video pergi mana-mana boleh dalam pagar kita. Hak duduk dalam mata kita. Hak kita boleh tahu kita buat gapo. Janganlah dia panggil pos sepit lah, kacik garing tak lagi kerana tu bukan dia juga. Tak lihat tak lihat aku tu pun tak leh. Nah, kita dia panggil apa? Tengah-tengah. Kacik jangan we terik sangat, we kemas sangat, lepas jangan we dia panggil apa? We panggil apa? We lucut saja. Bobo. Lepas tu kita kena tilik semua, kelis semua jauh-jauh. Perhati kelis dia panggil apa ni? Duk dengan siapa? Hak besar sekali yang kena perhatinya kawan. Hak besar sekali, hak kena perhati benar-benarnya kawan. Hak ni besar sekali. Tak ada dah benda yang lebih berkesan, yang deras sekali, wak orang baik dan tak baik. Nah, seperti kawan tak ada. Kawan lah. Saudara semua. Maka di sini, nah, masa ada lagi 15 minit lebih kurang. Nah, pukul 11. Berlaku masa Nabi dulu gitu. Seorang nama Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, ataupun gitulah nama tak ingat, Abi Mu'ayyid, nama Abi Mu'ayyid. Nah, maka dia ni masuk Islam dah sebab dia rapat dengan Nabi. Maka acak Nabi pergi kepada rumah dia, dan dia ni jenis orang yang suka bawah orang, buat makannya jamu orang. Maka satu kali, dan bukan sekali ni,
beberapa kali Nabi pergi rumah dia, tapi berlaku sekali itu masa-masa Nabi di Mekah lagi lah, belum hijrah dari kepada Madinah. Berlakunya Nabi pergi rumah dia dan dia akid makan ni yang mewah, dan akid nak pergi kepada Nabi. Maka Nabi kata, aku tak akan makan malaikat, kamu kena masuk Islam dulu. Kamu kena mengucap dulu, kata la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku tak akan makan nemu ni yang kau akid kepada aku ni. Malaikat, kamu kena mensaksi dulu, kata tidak ada Tuhan yang sebenar yang disembah malaikat Allah, dan menyaksikan bahawa aku ni ialah pesuruh Allah. Maka dia apa? Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Allahu akbar. Butong. Tetapi bagi Abi Mu'aid ni, dia ada seorang lagi. Kawan dia nama Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ni ketua kafir Quraisy. Bukan duduk atas sup pun dia panggil daripada ketua yang hebat lah. Orang besar lah, orang kedebel dalam Mekah masa tu. Tu. Maka dia tahu berita ni dan dia sangat rapat dengan Abi Mu'aid tadi tu. Maka dia pergi berjumpa, maka marah kata kepada Abi Mu'aid, dan dia kata, jikalau kamu benar-benar nak berkawan denganku, jikalau kamu benar-benar nak sayang aku lagi, kalau benar-benar kamu kasih saya kepadaku, dan hubungan kita ni dia panggil comel agak, maka kamu mesti kena dia panggil apa? Lidah aliyah di atas muka Muhammad. Jika kamu tawak lagu tu, aku tak akan baik, namun lepas pada hari ini tak baik. Putus. Kadkan. Sekat niat diri kita dua. Jikalau kamu tak ada wak aku, apa aku minta. Maka wak sebab dia kasih kepada Ubay bin Khalaf, wak dia hormat apa kita gini, maka dia pergi di jumpa Nabi, maka lidah aliyah atas muka Nabi. Allahu akbar. Jadi sebab kawan ni daripada orang yang masuk syurga dah, sebab dia berimeh. Tetapi cabut email klik dengan sebab kawan dia, lepas tu buat benda yang sangat besar, lidah aliyah atas muka Nabi, kekasih Allah, dan akhir sekali dia mati dah kubur. Allah wala a'yadzubillah. Kawan tu saudara semua. Maka kalau kita nak ajak kisah, nak ajak sejarah, sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Beberapa banyak daripada orang yang berjuru. Semaya tak tinggal, duk berzikir, duk wirid, duk apa, tapi nasib dia berjumpa kawan yang tak baik. Maka waktu dia tu, kalau lama lepas semaya dulu ada wirid, lama-lama tidak ada wirid. Semaya lagi duk jemaah. Lepas tu semaya tapi tak jemaah lah, tak ada. Semaya di rumah. Cukup lagi, lama-lama mula tinggal semaya. Lepas tu dua, akhir-akhir tinggal terus. Lepas tu duduk mana? Duduk dalam lubang kaya mabuk, tak pergi kana-kana. Wala a'yadzubillah. Dan di beberapa banyak orang yang baik, yang berjuru, lepas tu dengan sebab kawan yang buruk jadi minum, jadi mabuk, jadi pocok debu. Sebab kawan yang karut jadi berzina. Dan benda berlaku sungguh tu. Kadang-kadang lelaki ni tak ada pernah jumpa dengan perempuan ni. Jumpa sekali ya, zina dah. Wala a'yadzubillah. Kok mana rupa dia? Lagu mana puca? Ialah seorang lelaki ni, dia ada fan dia. Maka dia ajak saya. Lama aku start, aku nak puk dengan fan ku dia panggil di patah tu, misal kata. Sebelah lek perempuan ini juga ajak saya dia. Maka mari lepas pada berjumpa, hak fan tu tak ada apa lah, ya fan dah. Tak kena berdosa tapi tak ada apa lah. Tapi ni saya perempuan ni dengan saya lelaki ni yang tak ada biasa berjumpa hayat belum pada ni. Tak biasa berkecek, tak biasa apa pun, jumpa sekali ya. Tiba-tiba saya hak my fan tu dia berzina, maka berzina apa ke dia? Wala a'yadzubillah. Saing saudara semua. Dan sebaliknya pula banyak
Nah, beberapa banyak orang yang jahat, yang karut, duduk dalam lubang maksiat, tiba-tiba nasib baik, jumpa kawan yang baik. Maka sebab kawan tu lah diheret dia sakit, sikit-sikit sekali, akhirnya boleh terucuk daripada benda mabuk, boleh terucuk daripada zina, boleh terucuk daripada main berjudi, boleh terucuk daripada panggil apa, mabuk khayal, daripada buat tak mencuri, daripada apa semua, jadi orang baik. Maka semaya baik, maka tu dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik. Saudara semua, ini jadi bukti yang besar, yang jelas, yang nyata, kata kawan ni bot dia samkan sungguh dalam hidup kita ni. Nah, itu dia. Nak baik, jahat kita dikawan lah pada ghalib. Sebab tu lebih-lebih lagi anak kita ni. Nah, anak kita Allah. Jikalau kita tak serabut, tak susah hati, tak menangis, tak serabut hak anak ni, kita ibu bapa kena buat dua perkara besar-besar. Kena buat dua perkara besar-besar, tapi kata masuk tiga pun comel. Tapi yang tam dua perkara, masuk tiga so lagi comel benar. Gapo? Tiga perkara yang kena buat ni, kita ibu bapa ni. Jikalau benar-benar kasih kepada anak, yang pertama kita kena buatnya ialah jaga baik-baik, buat pagar baik-baik kepada anak kita. Lepas kadar, uya main boleh, uya bersaing boleh, tapi pilih saing. Nampak tak baik, sekat dulu, buti, sekat tu saja. Hak baik, songsem dia. Nah, tu. Dan yang kedua, kita tak boleh tahu dia sepanjang masa. Ya, walau kita usaha perhati pun, tapi ia ada masa yang dia terucuk daripada mata kita, terucuk daripada telinga kita. Kita tak tahu apa, hadiah langsung. Sebab tu kita kena mari bergantung dengan yang kedua ni. Kenapa? Bergantung dengan Allah. Iaitu kita banyak berdoa kepada Allah, Tuhan jaga anak kita. Jangan dia tu juluh dalam lubang yang tak baik. Jangan dia berkawan dengan kawan yang tak baik. Dan minta Tuhan jadi anak kita ni anak yang baik, yang soleh, yang berjuruh, yang dia panggil apa? Hamba Tuhan yang soleh. Lagu tu kita berdoa. Supaya dalam mata kita Tuhan jaga, kita jaga, barat daripada mata kita, Tuhan pula jaga. Sebaik-baik yang jaga, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, jika boleh buat juga, sedekah. Sedekah di atas niat, Tuhan jaga anak kita. Ruang palangan doa saat ni, insya-Allah. Saudara semua. Allahu Akbar. Baik, itulah muzakarah kita pada hari ini, hadis yang kedua daripada Riyadh As-Salihin, iaitu kita ambil kesimpulan serup sekali laginya. Dia kata benar hak Tuhan akan buat kira dengan kita ni ialah di niat kita, dan semua balasan yang kita akan dapat daripada Allah di akhirat kelak, semua tu daripada niat. Jikalau baik maka dapat baik, dan jika tak baik maka akan diseksa di akhirat kelak. Dan faedah yang kedua, masalah berkawan, masalah bersaing. Nah, maka terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari, para ibu, para bapa yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, maka dia panggil ikut like, lepas tu ikut titam paid hak ni kata, sebab kita akan ada dia panggil setiap pagi, dia panggil pukul 9.30 lebih kurang sampai pukul 11 insya-Allah. Dan maka learning ni kita baca hadis Riyadhus Salihin dulu, lepas ni akan ada dia panggil sejarah Nabi, lepas ni akan ada masalah fiqh, lepas ni akan ada dia panggil masalah alam kubur, alam akhirat, lepas ni akan ada lagi lah, akan mari-mari insya-Allah. Nah, maka akhir sekali saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.